Tun Dr. Ismail Datuk Haji Abdul Rahman telah dilahirkan di Johor Bahru pada 4 November 1915. Bapaknya Abdul Rahman bin Muhammad Yasin adalah bekas pegawai perkhidmatan awam Kerajaan Johor dan pernah menyandang jawatan Presiden Pertama Dewan Negeri yang merupakan jawatan tertinggi dalam Kerajaan Johor. Ibunya Zahara binti Abu Bakar meninggal ketika Tun Dr. Ismail berumur 9 tahun. Beliau mempunyai 8 orang adik-beradik. Beliau telah berkahwin dengan Toh Puan Nur Syikin binti Datuk Muhammad Said dan mempunyai 6 orang anak, 4 laki dan 2 perempuan. Anak kelahiran Johor Bahru ini mendapat pendidikan awal di Sekolah Bukit Zahara dan kemudian melanjutkan pelajaran di English College, kedua-duanya di Johor Bahru. Setelah lulus dengan cemerlang dalam pendidikan peringkat menengah, beliau melanjutkan pelajaran di King Edward College of Medicine, Singapura dari tahun 1936 hingga 1939. Setelah itu, beliau telah mendapat tawaran melanjutkan pengajian di Queen's College, Melbourne University, Australia sehingga memperoleh ijazah sarjana muda perubatan tahun 1945. Beliau mendapat penghargaan dan menjadi kebanggaan negara karena menjadi anak Melayu pertama lulus ijazah perubatan dari universiti tersebut. Kembali ke tanah air, beliau menyertai Jabatan Kesihatan Johor buat seketika dan kemudian membuka klinik perubatannya sendiri yang dikenali sebagai Tawakal di Johor Bahru. Dr. Ismail merupakan timbalan Perdana Menteri Malaysia kedua. Beliau menjadi timbalan Perdana Menteri ketika Tun Abdul Razak menjadi Perdana Menteri pada 22 September 1970 menggantikan Tunku Abdul Rahman. Sebelum dilantik menjadi timbalan Perdana Menteri, Tun Dr. Ismail telah menjawat pelbagai jawatan penting dalam kabinet. Antara jawatan yang pernah disandang oleh beliau adalah Menteri Kehakiman dan Keadilan, Menteri Perusahaan dan Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri dan Menteri Sumber Asli. Selain itu, kredibiliti Tun Dr. Ismail juga tersela apabila beliau dilantik menjadi Duta Besar Tanah Melayu pertama ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap pertama Tanah Melayu ke Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kedua-dua jabatan ini amat penting bagi negara yang baru mencapai kemerdekaan untuk memperkenalkan negara ke peringkat antara bangsa dan meletakkan batu asas yang kukuh bagi sebuah negara baru. Pada tahun 1953, beliau mula melibatkan diri sepenuh masa dalam memperjuangkan kemerdekaan tanah air melalui UMNO yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman Putra. Sebelum itu, Dr. Ismail pernah dilantik sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Undangan Negeri Johor dan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan dalam tahun 1948. Pada tahun 1953, beliau telah menyandang jawatan Menteri Hasil Bumi hingga tahun 1955. Setahun kemudian, beliau dilantik menjadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian yang pertama. Beliau juga menyertai rombongan Ketua Menteri Tunku Abdul Rahman Putra ke London pada 18 Januari hingga 8 Februari 1956 karena rundingan mengenai kemerdekaan. Setelah mencapai kemerdekaan, Dr. Ismail dilantik sebagai Duta Besar PTM yang pertama ke Washington di samping menjadi wakil tetap di Bangsa-Bangsa Bersatu. Pada bulan September 1957, beliau hadir di persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu setelah Malaya diterima sebagai anggota pertubuhan itu, memandangkan peranan beliau di arena antarabangsa. Pada tahun 1959, beliau dilantik sebagai Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Pada tahun 1960 pula, beliau dilantik menjadi Menteri Keselamatan Dalam Negeri dan 3 bulan selepas itu ditugaskan menjalankan kerja sebagai Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Pada tahun 1967, Tun Dr. Ismail mengambil keputusan meletakkan jawatan kerana kesihatan sering terganggu disebabkan penyakit jantung.
Walau bagaimanapun, beliau telah kembali berkhidmat pada Mei 1969. Beliau telah dilantik menjadi Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Dengan tindakan yang tegas, beliau berjaya memulihkan keamanan dalam negara pada masa tragedi 13 Mei 1969. Setelah Tunku Abdul Rahman bersara pada tahun 1970, Allahyarham Tun Razak telah dilantik menjadi Perdana Menteri kedua. Tun Razak telah melantik Tun Dr. Ismail sebagai timbalannya di samping menyandang jawatan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Tun Dr. Ismail telah menampilkan prestasi yang amat membanggakan dan banyak membantu meringankan tugas serta tekanan yang dihadapi oleh Tun Abdul Razak ketika itu. Tun Dr. Ismail juga pernah memangku jawatan Perdana Menteri ketika Tunku Abdul Rahman dan Tun Abdul Razak berada di luar negara. Sumbangan pemikiran beliau yang luar biasa memberi inspirasi kepada Akademi Perubatan Malaysia menganjurkan pidato Tun Dr. Ismail setiap 2 tahun sekali. Sebagai mengenang jasa beliau, namanya terpahat di Kolej Tun Dr. Ismail UPM, Kolej Kediaman Tun Dr. Ismail UTHM, Batu Pahat Johor dan Taman Tun Dr. Ismail di kawasan Selangor dan Kuala Lumpur. Sebagai menghargai jasa dan sumbangan beliau, Universiti Malaya menganugerahkan ijazah kehormat kedoktoran undang-undang kepada beliau pada tahun 1964. Beliau juga telah dianugerahkan gelaran Tun oleh Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin yang di-Pertuan Agong Malaysia keempat. Jika diimbas kembali, bingkisan sejarah ketamadunan Melayu suatu ketika dahulu, segala pahit maungnya pejuang-pejuang keamanan negara sudah pasti timbul akan kesadaran dalam kita betapa peritnya laluan kehidupan mereka pada zaman tersebut. Elemen kesadaran ini bakal mendorong kita untuk mengenang kembali perjuangan wira-wira bangsa ini demi mempertahankan kedaulatan negara tercinta. Sewajarnya, ingatan tulus, ikhlas dan penuh kesadaran ini merupakan aspek penting yang perlu diterapkan dalam menjana unsur-unsur patriotisme seterusnya menyemai sikap ini dalam diri kita. Nilai ini adalah sangat digalakkan dalam memelihara keharmonian seterusnya melahirkan rasa kecintaan terhadap bumi bertuah ini. Sikap bersederhana dan tolak ansur juga adalah faktor penting dalam pembentukan negara dan bangsa di Malaysia. Tun Dr. Ismail adalah merupakan seorang tokoh politik Malaysia yang amat berjasa kepada negara. Ketokohan serta sikap tegas beliau dalam melaksanakan urusan negara amatlah disegani. Berdiri sebagai orang kuat di bawah pimpinan 2 orang Perdana Menteri menunjukkan bahawa bakat serta ketokohan beliau dalam pentadbiran negara amatlah diperlukan. Tun Dr. Ismail adalah seorang pemimpin yang jujur, berprinsip dan tegas dalam menyatakan pendiriannya mengenai sesuatu perkara, terutamanya berkaitan dan pelaksanaan tugasnya sebagai pemimpin negara. Tun Dr. Ismail bukanlah seorang ahli politik dalam arti kata yang lazim. Beliau lebih merupakan seorang pentadbir yang cekap dan memang sewajarnya beliau menjadi orang kanan kepercayaan Tunku Abdul Rahman dan Tun Razak. Jika beliau mempunyai umur yang panjang, mungkin kini beliau tersenarai sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ketiga selepas Tun Razak. Latar belakang keluarga serta pendidikan yang diterima beliau telah membentuk pribadi dan sifat kepimpinan beliau. Bakat kepimpinan beliau dalam politik diwarisi daripada ayah, abang serta ipar beliau yang juga turut terbabit dalam dunia politik. Selain itu, kepribadian beliau sebagai seorang doktor telah menjadikan beliau seorang pemimpin yang teliti dalam membuat sesuatu keputusan. Walaupun tidak bercita-cita menjadi seorang ahli politik, namun beliau berjaya menjadi seorang ahli politik yang disegani dan ketokohan beliau sebagai ahli politik sukar untuk dicari ganti.